Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan PHP. Apa itu PHP? PHP adalah server-side language ataupun bahasa bahagian pelayan. Ini bermaksud dia akan execute ataupun dia akan laksanakan setiap baris ataupun kod PHP di bahagian server ataupun di bahagian pelayan. Konsep ini dipanggil sebagai interpreted not compiled. Macam mana PHP ini berfungsi? Contoh kita ni adalah klien dan kita pergi ke URL ni dan kita request ataupun kita minta untuk akses saja.php ni. Kita bagi get request kepada Apache. Apache cari saja.php ni dan dia jumpa saja.php ni dan dia detect ataupun dia kesan yang extension file ni ialah .php. Jadi dia akan bagi kepada PHP interpreter. Dalam PHP interpreter ni, saja.php dia akan tengok kalau ada tag PHP, maka PHP interpreter akan laksanakan setiap baris yang terdapat dalam tag PHP tersebut. Okey, contohlah mungkin dalam tag itu dia ada nak akses mana-mana file dalam sistem, dia nak gunakan servis mail ataupun dia nak sambungkan kepada pengkalan data. Dan banyak lagi lah servis yang boleh digunakan pada bahagian pelayan ataupun pada bahagian server. Lepas dah siap, dia akan bagikan semua hasil itu kepada Apache dan Apache akan laksanakan, dia akan pamerkan kepada kita lah saja.php ni, dan kena ingat dia akan hanya pamerkan hasil sahaja. Dia tak akan tunjuk proses apa yang berlaku dalam coding PHP kita tersebut. Okey, adakah PHP ni penting? Okey, dia penting kerana dia akan menjadikan laman sesawang kita dinamik. Macam contoh sebelum ni saya ajar HTML dengan CSS saja. Semua tu hanya statik saja laman sesawang kita. Dia tak boleh pun nak berinteraksi dengan mana-mana server ataupun mana-mana pelayan. Okey, PHP juga dia akan membenarkan kita membuat sambungan kepada pengkalan data ataupun database seperti MySQL. Untuk peluang pekerjaan, PHP kat Malaysia ni agak tinggi kerana banyak yang masih bergantung dengan teknologi lama. Dan untuk teknologi baru juga, PHP dah ada framework seperti Laravel dan CodeIgniter. Jadi untuk belajar PHP ni masih lagi cerah. Kemahiran PHP ni masih lagi diperlukan lah di dalam market Malaysia ni. Dan terakhir sekali, kita boleh jadi freelance lah. Kita boleh buat sistem untuk orang lain dan kita boleh bekerja untuk diri sendiri. Okey, apa yang kita perlu pasang untuk kita buat coding atau untuk kita buat pengatur caraan PHP ni? Kita perlukan code editor dan saya suggest menggunakan Visual Studio Code sebab sangat convenient lah, sangat mudah dan banyak extension yang berguna. Dan kita perlukan juga local web server dan saya suggest untuk gunakan XAMPP sebab dalam video pembelajaran kali ini saya akan install ataupun saya akan pasang XAMPP dalam mesin saya. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Pertama, kita akan belajar untuk muat turun XAMPP. Lepas tu kita install XAMPP dan kita akan mulakan server untuk kita akses kepada local server ataupun local host kita. Dan terakhir sekali kita akan belajar macam mana untuk menggunakan tag PHP lah, sebab kita belajar tadi server dia akan cari tag PHP ni untuk dia execute ataupun untuk dia laksanakan setiap baris dalam tag PHP. Jadi saya akan tunjukkan lah macam mana tag PHP ni. Okey, baik, sekarang kita akan download XAMPP. Download. Okey, sekarang saya akan download yang 7.4.8 dan itu yang paling latest kan. Dah waktu video ni dibuat, saya akan download. Okey, saya akan download. Mungkin akan lambat sikit, jadi saya akan saya akan fast forward lah video ni. Okey, jumpa lagi. Okey, sekarang dah siap download. Jadi kita boleh install sekarang. Okey, yes. Sebab saya 64-bit, jadi saya akan install 64-bit lah. Bitnami. Okey, jangan risau pasal warning ni, just tekan je next lagi. Pastikan diisi XAMPP ni supaya dia senang nak access lah file nanti. Language English. Saya tak mau belajar lebih.
Saya nak next. Ok, mungkin yang ni dia akan ambil masa sikit lagi, jadi saya akan move forward lah video ni. Ok, anda sepatutnya akan dapat control panel ni. Anda patut buka control panel tu. Saya tak sempat nak record tadi sebab tekan laju sangat. Anda tekan Apache ni, boleh start sekarang. Ok, lepas tu ok, kita pergi ke laman sesawang. Anda boleh type localhost, dia akan bawa anda ke welcome to XAMPP ni. ok, saya nak tunjuk kalau saya stop dan saya refresh yang ni, localhost ni, dia akan error lah, kita tak akan jumpa lah. Jadi kita kena start semula, nak bagi dia ada balik. ok, kat mana file ni dia duduk kat C XAMPP. Lepas tu dalam XAMPP ni anda kena cari file htdocs ni, htdocs ni. ok, ini adalah file ya, index ni. Jadi semua file PHP anda akan masuk ke dalam file htdocs ni. ok, jadi kita boleh tengok PHP info. ok, ni info kita. Pertama sekali Visual C++ 2017 ni, mungkin sebahagian daripada anda akan dapat error, jadi anda kena download ni. Anda search saja, anda buat carian Visual C++ 2017 ni, pergi yang atas sekali ni dan download lah. Kalau 86 ni untuk 32 bit, 64 ni untuk 64 bit lah. ok, lepas tu apa lagi kita boleh tengok sini. PHP version kita ialah 7.4.8 untuk masa video ni sekarang. Dan kita boleh akses localhost dengan port 80. Jadi kita cuba masuk localhost 80. ok, cuba kalau kita masuk localhost 79. ok, tak boleh. Kalau localhost 81, localhost 81 pun tak boleh. Cuma localhost 80 sahaja yang boleh kita akses localhost kita. ok, seterusnya kita dah boleh start dah. Kita dah boleh start kita punya local server. Sekarang ni kita akan tengok macam mana untuk menggunakan PHP tag. ok, kalau siapa yang pakai Visual Studio Code, anda boleh guna shortcut ni ataupun jalan pintas ni, open with code. Saya buka kat dalam file htdocs lah. File htdocs ni saya akan buka dalam file htdocs ni. ok, saya akan buat satu file baru yang dinamakan sebagai test cubaan.php. ok, dalam cubaan.php ni, ok, ini adalah tag PHP. Kalau waktu saya buat presentation tadi, kalau anda ikut, saya cakap setiap line dalam tag PHP ni dia akan diterjemahkan ataupun dia akan diterjemahkan dalam server, di bahagian server ataupun di bahagian pelayan. ok, jadi kita dah buat dah PHP tag, cuma kita tak masukkan apa-apa lagi lah arahan ataupun coding ke dalam PHP tag kita ni. Tapi yang tu kita akan buat pada video yang akan datang ni. ok, setakat itu saja video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.